di Presiden UMNO Malaysia untuk menyampaikan ucapan sosnya merasmikan wacana aspirasi UMNO 2.0. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pengacara majlis yang bukan lagi anak muda sekarang. Tok Mat, Tok Ashraf, Tok Lee, Saudara Izzat, Al-Hafiz, Al-Hafizi, Saudara Fahmi, pemimpin NGO yang lama dan yang baru, saudara-saudari sekalian. Saya tidak pernah menjadi juara pantun. I have delegated, I have empowered him untuk berpantun bagi pihak saya. Pantun beliau itu diciplak dari saya. Copyright dia punya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, bila kita bercakap tentang aspirasi, apakah makna sebenar yang orang lama dan orang baru mahu lontaran suara anak-anak muda yang akan kita dengar sebentar lagi daripada panelis yang ada ini. Zaman kerajaan tahu semua telah berlalu. Zaman kerajaan benar semua juga telah berlalu. Hakikat yang ada sekarang ini, aspirasi anak muda mesti diterjemahkan. Bukan hanya tercatat di atas kertas sebagai aku janji, atau manifesto, atau tekad, atau apa saja namanya, yang tujuannya hanya untuk membeli jiwa. Anak-anak muda tidak boleh lagi dibeli jiwa tanpa mereka melihat di depan mata apakah yang telah dihidangkan kepada mereka setelah janji-janji itu dibalingkan, dilontarkan. Kerana janji pilihan raya kononnya bukan lagi sebuah kitab suci, maka ianya akan ke laut atau telah ke laut selepas 22 bulan. Ianya juga masuk ke lautan yang lebih dalam selepas 17 bulan. Kini kita menghadapi satu realiti dan hakikat yang baru. Apa yang anak muda mahu lihat? Apakah aspirasi dia pada tahun 2050? Dulu pernah diwacanakan TN50. Kita melihat the futuristic plan. Ketika itu, 32 tahun ke hadapan telah mula diperbincangkan dan dilontarkan serta dihadamkan bagaimanakah kemajmukan masyarakat pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama dan pelbagai pola pemikiran mahu dicanai bagi membentuk sebuah masyarakat Malaysia, sebuah negara bangsa yang hakikatnya berlandaskan kepada kemajmukan. Tetapi induk dan akar tunjangnya tetap sama. Asasnya adalah perlembagaan. Terjemahannya adalah rukun negara. Agendanya ialah kepelbagaian. Walaupun tidak bertujuan untuk mencapai kesamarataan, tetapi ianya harus menuju ke arah kesaksamaan. Dan untuk TN50 itu, beberapa kategori dan kluster telah diperbincangkan dengan mendalam dengan penyertaan anak-anak muda ketika itu. Namun, ianya tidak dapat dilaksanakan kerana landscape politik telah berubah. Kini, landscape politik akan berubah semula. Perubahannya bermula
pada hari ini apabila aspirasi anak-anak muda akan didengar, dan insya-Allah itulah yang akan menjadi hala tuju kerajaan yang akan datang, insya-Allah. Bagaimana pula pada tahun 2040, 10 tahun sebelum itu? Tentu ketika itu bentuk masyarakatnya juga akan berubah. Mungkin Ketua Pemuda BN sekarang ini dalam tempoh 18 tahun daripada sekarang, kita itu bukan lagi pemuda. Mungkin pemikirannya muda, atau yang di bawah, daripada pusat ke bawah mungkin muda, tetapi hakikatnya kepemudaannya telah berlalu. Bagaimana pada tahun 2030? Hanya 8 tahun daripada sekarang. Bagaimana kita mahu melihat pada tahun 2022 tahun ini? Saudara-saudari, tidak ada suatu perkara di dalam dunia ini yang tidak dinamik bentuknya. Kedinamikan ini berubah, dan problem solving harus dipersesuaikan mengikut situational approach, pendekatan berlandaskan pada situasi. Maka di dalam keadaan inilah inisiatif yang dilakukan oleh Sri Agung yang merasakan dirinya masih muda, walaupun cucunya lebih daripada 3. Tapi saya pasti daripada dagu ke atas masih muda. Terutama rambutnya yang di-bright creamkan daripada zaman tadika hingga sekarang. Kita bersangka baik pada beliau untuk menggali aspirasi anak muda ini. Tentu dukungannya Datuk Dr. Ashraf yang aspirasinya kita semua telah ketahui. Siapa anak muda kini? Saya panggil mereka adalah pemimpin pendapat, iaitu opinion leaders. Kenapa saya gelarkan ini sebagai pemimpin pendapat? Mungkin majlis profesor negara ada di sini. Mereka boleh menganalisis benar atau tidak data yang saya perolehi, bahawa hakikatnya ialah generasi yang berada di umur 18 hingga 40 tahun merupakan 58% dari pengundi-pengundi, sebagai satu pattern yang harus ditangani, diladeni, dilayan, diraikan mengikut aspirasi kumpulan itu. Jika kita masih menggunakan acuan lama, ini adalah merupakan satu booking atau tempahan untuk kita ke laut semula. Dulu ke laut 1.0, sekarang ke laut 2.0. Untuk mengelakkan keadaan itu, kita harus gali apa yang akan dibalingkan, apa yang akan dilontarkan oleh opinion leaders ini, pemimpin pendapat ini. Kerana komposisi peratusan harus diterima sebagai satu hakikat baru, bukan sekadar di dalam landscape politik negara terkini, tetapi ini adalah merupakan satu hakikat yang berada di hadapan kita. Sistem komunikasi telah berubah. Dulu kita menggunakan sistem komunikasi konvensional. Dulu kita mempunyai komunikasi bersemuka, face-to-face communication. Dulu mainstream media
adalah media elektronik dan media cetak. Dulu, media-media ini dipanggil sebagai the fourth estate. Artinya kuasa keempat terbesar di dalam society, dalam komuniti, dalam sebuah negara. Tetapi hakikat sistem komunikasi sekarang ini, non-verbal communication, komunikasi tanpa lisan menguasai 87% kepada sistem memberi dan memperolehi maklumat. Generasi muda ini tidak lagi bergantung kepada face-to-face communication. Zaman saya muda, kempen anti dadah dibuat dengan harapan tidak ada pengisap-pengisap dadah. Siapa yang hadir? Kerana face-to-face communication ialah orang-orang yang tidak pernah melihat dadah, jauh dari mengisap dadah. Dan kita lihat bahawa keberkesanan, effectiveness berdasarkan kepada low cost, high impact. Cost effectiveness. Maka kita mempunyai busar anak panah untuk mencapai tujuan kepada sasaran yang salah. Akhirnya high cost, low impact. Di dalam situasi itulah kita harus memberikan keutamaan, prioritize apa yang kita mahu anak-anak muda ini. Dulu dikatakan bahawa anak-anak muda atau belia adalah pemimpin masa depan. Sekarang tidak lagi. Anak muda adalah pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan. Ini hakikat yang ada di hadapan kita. Kerana prioriti atau keutamaan ini harus dilakukan alignment semula. Bukan hanya di atas kertas, tetapi di dalam realiti. Kita lihat, mungkin kini pemimpin-pemimpin MBM yang baru, mungkin bawah 40-an. Tapi tunggulah tahun 2050, Izzat tidak lagi relevan. Walaupun beliau merasakan dirinya relevan ketika itu. Seperti saya, tahun 1946, masih pemimpin pemuda dan saya masih merasa saya seolah-olah pemuda. Seolah-olah. Tetapi Prof, age is about numbers. Asalkan pemikiran kita relevan dengan cita rasa anak-anak muda, maka kita juga termasuk dalam kategori mentaliti anak-anak muda. Inilah yang diperlukan dalam kepemimpinan. Maka melihat dalam keadaan itu, apabila keutamaan harus kita lakukan pemberatan weightage, scale 1 to 10, what will be our priority? Which group? Which target group? Sesuatu kumpulan sasaran harus dicerna dengan pelbagai pendekatan mengikut kesesuaian kumpulan sasaran itu. Bukan secara jamak, secara kolektif, satu perkara sesuai untuk semua. Mustahil. Oleh demikian, we have to be very, very focused dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita fikir 18 hingga 40, cita rasa mereka ni adalah umum. 18, 20 lain. 20, 25 lain. 25, 30 lain. 30 ke 35, 35 ke 40 lain. Sebab manusia dan dalam kumpulan-kumpulan kategori, walaupun dalam satu jemaah yang sama, tetapi cita rasa adalah berbeza. Maka setiap kumpulan sasaran mesti diladeni, mesti diraihkan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeza mengikut keutamaan. Apa yang diperlukan oleh anak muda dalam aspirasi ini? Apabila kita berhajat untuk
mewujudkan Malaysia sebagai high income nation, negara yang berpendapatan tinggi, tentu kita mahu bahawa 60% daripada penduduk Malaysia mesti memperolehi pendidikan diploma dan ke atas, tertiary education. Tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat yang menuju ke arah high income nation ini terdiri daripada kumpulan teknikal dan profesional. Pola pemikiran mereka pasti berubah. Kerana saya telah sebutkan sistem komunikasi. Pendedahan pendidikan juga berubah. Dulu, zaman Profesor Ridwan, matematik dipanggil ilmu hisab. Itulah yang beliau perolehi. Ketika itu 2 campur 2 adalah 4. Sekarang 2 campur 2 mungkin lebih daripada 4 atau kurang daripada 4. Mengikut Datuk Mak Maslan, 2 campur 2 pasti 20. Sebab itu kendak dia. Mengikut perkiraan ahli politik yang tidak pernah tepat, tetapi selalu melompat lebih daripada itu. Kerana cita-cita untuk sampai ke puncak itu lebih baik daripada cita-cita untuk hanya berada di lereng gunung. Maka dia akan berada di lembah. Lebih baik kita mencita-citakan ke puncak, sekurang-kurangnya kita akan berada di pertengahan gunung. Bagaimana kita melihat gunung dari jauh? Dengan kebiruan. Makin dekat, makin hijau. Apabila kita berada di gunung itu sebenarnya tidak hijau. Penuh dengan batu batan dan licin untuk naik. Ada yang dapat ke puncak, ada yang dapat ke tengah, dan ramai juga yang melurut ke bawah. Tetapi kalau jika kita tidak mempunyai cita-cita langsung, maka kita tidak akan pernah berada di lereng gunung, di pertengahan gunung atau di puncak. Maka aspirasi anak-anak muda sekali lagi harus difahami. Saya sebut lagi sekali kerana mereka adalah pemimpin pendapat atau opinion leaders. Mereka bukan lagi kumpulan yang berkerjaya dengan jabatan kerajaan. Kerana mentaliti telah bertukar. Dulu bekerja dengan kerajaan dengan tujuan untuk memperolehi pencen. Walaupun hanya sebagai pemandu hospital. Kenapa mereka mahu bekerja di situ? Kerana bila tamat perkhidmatan, mereka mahu pencen. Sekarang ini mentaliti kepencenan itu telah berlalu. Apa yang mereka mahukan sekarang ini ialah bagaimana sebagai kumpulan teknikal, kumpulan profesional, security yang diperlukan untuk dirinya, security untuk keluarganya, tidak lagi dalam bentuk pencen, tetapi dalam bentuk aset yang ada padanya, termasuk force saving, simpanan secara keterpaksaan, seperti di dalam KWSP umpamanya, walaupun keuntungan telah berkurangan. Ada juga kumpulan yang tidak pernah pencen-pencen. Sampai 96 tahun. Itu kata Tok Mat. Dan hakikatnya ialah bagaimana penyesuaian aspirasi ini dengan kumpulan anak muda ini yang saya sebut tadi 58%. Apa yang diperlukan oleh anak muda ini? Business opportunities. Umpamanya mereka telah mula mengatakan, jika business opportunities mahu diberikan pada mereka, mengapa peluang-peluang yang besar diberi pada JLC? Mengapa peluang-peluang perniagaan dan kontrak diberikan pada syarikat-syarikat yang hanya berkaitan dengan kerajaan? Bagaimana job opportunities untuk mewujudkan competitiveness mahu diberikan pada mereka? Akhirnya apa yang berlaku? Rasa membuak-buak dan ketidakpuasan hati.
Tok Mat, jangan kira mengikut Fortune 500, 10 top richest personalities di negara kita. Robert Koch masih berada di sana. Kenapa orang-orang itu tidak lagi berdasarkan pada ethnicity, tidak lagi berdasarkan pada race, tetapi mereka masih bertahan kerana fundamentalnya kuat. Biar berlaku recession, berlaku inflation, berlaku apa saja, kerana fundamentalnya kuat, maka mereka akan tetap berada di sana. Apabila sesuatu job opportunities atau business opportunities hanya berdasarkan kepada dua perkara. Satu, dalam bisnes ialah the product knowledge. Number two, apakah yang kita ada, iaitu technical knowledge. Dua perkara ini boleh diterjemahkan dengan manhaj atau pendekatan. Satu ialah what you know, artinya product knowledge. Yang kedua, who you know. Tetapi kalau business opportunity diperolehi berasaskan pada who you know or whom you know, maka bila orang itu tidak ada lagi, maka sekali lagi ke laut. Jadi mereka yang dalam Fortune 500 atau top 10 dalam Fortune 500 di negara kita, fundamental mereka kuat. Biarlah ribut, bagaimanapun mereka akan tetap berada di sana. Saya tidak menyentuh peribadi mana-mana dalam perkara ini, tetapi apa yang saya nyatakan ialah fundamental. Oleh kerana fundamental kita kuat selama 62 tahun, maka dokongan ada di situ. Tetapi apabila berlaku hujan ribut, apalagi peti sabung menyambung, diikuti dengan tsunami, ya, fundamental kita kurang, fundamental kita kuat, tapi akar tunjangnya telah digoyah. Ingat, di Jepun, di bawah AB, LDP kalah. Selepas itu 3 Perdana Menteri di Jepun. Apa bezanya dengan Malaysia? Beli satu barang dengan harga RM1, dapat 3 barang dengan harga RM3. Tambah pula dalam online business, Shopee atau Lazada, order barang lain yang kita perolehi barang lain. Ini hakikat baru. Maka di dalam keadaan itulah saya fikir pola pemikiran telah berubah. Kerana kita sering menggunakan acuan yang lama. Kita lupa bahawa sesuatu yang berlaku dalam dunia ini adalah dinamik. Itulah sebabnya Dr. Ashraf sering melontarkan pada saya, kita mesti mewajahkan dengan wajah baru negara kita, parti kita, dan juga produk-produk yang akan kita persembahkan. Kerana bukan hanya pola pemikiran, budaya juga berubah. Kalau dulu budaya kebencian, hatred culture, ditanamkan cukup mendalam. Ingat, di dalam Islam, apabila yang batil itu tersusun rapi dan dilontarkan sering kali, maka yang hak akan menjadi batil, yang batil menjadi hak. Inilah yang telah berlaku. Maka, di dalam keadaan itu, kita harus mengakui hakikat bahawa jika bila pun pilihan raya diadakan, sama ada sekarang, dalam tempoh 60 hari, jika Perdana Menteri menghadap tuanku hari Isnin, pemberita jangan tulis tentang hari Isnin, saya pun tak tahu. Saya buat andaian. Artinya ada 60 hari notis
Jika pilihan raya diadakan selepas bajet, maka ada 60 hari juga. Tetapi jika pilihan raya diadakan, pembubaran diadakan selepas cukup penggal, campurlah 60 hari. Kalau kita mengandaikan bahawa inflasi akan berlaku dan pilihan raya hanya dilakukan, Parlimen dibubarkan selepas inflasi, tunggulah 2 tahun setengah daripada sekarang, lepas daripada tempoh penggal ini. Oleh kerana politik itu dinamik, maka realiti yang ada di hadapan kita ialah cari tarikh-tarikh yang sesuai. Anak-anak muda telah mula kembali kepada kita, kepada UMNO, kepada BN. Dengan syarat, ayat belum habis. Dengan syarat, apakah the New Deal? Apakah the New Hope? Adakah aspirasi yang akan dilontarkan nanti? Bukan hanya sekadar tercatat di atas kertas yang dipanggil manifesto, tetapi bagaimana ianya boleh direalisasikan. Bagaimana soal the first time voters? Mereka telah mencapai umur boleh mengundi tetapi tidak pernah ada kesedaran untuk mengundi. Bagaimana yang first time voters yang mencapai umur 18, 19 dan 20? Kerana sebelum itu umur 21 tahun. Aspirasi mereka berbeza. Kita gali pada hari ini apa yang saudara Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Liang Ke akan sebutkan. Saya tidak fikir beliau merupakan ketua pemuda MCA. Kerana ketua pemuda MCA adalah seorang wanita, Nicole. Tetapi saya yakin beliau berbincang dulu dengan Nicole sebelum mencantikkan apa yang akan beliau persembahkan. Dan beliau juga mempunyai minda sendiri. Lihatlah style dia. Masih muda. Tu Asraf, tengoklah. Tapi Tok Mat dia, kaki seluar masih besar dan berlipat. Dengan tidak berhajat untuk menyentuh peribadi. Sama ada orang itu masih hidup atau masih mati. Saya bergurau je, Tok Mat, jangan marah ya. Tapi apa yang ada di hakikat kita ialah awareness. Kesedaran. Di dalam survei yang dilakukan oleh sebuah universiti, dilihat walaupun umur pengundi itu diturunkan pada 18, bila dibuat survei secara empirikal, awareness di kalangan mereka hanya sekitar 17% saja. Manakala 87% they are not aware why they should vote. Dalam 17% itu, kita buktikan dalam PRK di Johor. Semua saluran anak muda telah kembali kepada mengundi calon-calon Barisan Nasional. Ini hakikat. Itunya apa? Mereka telah meletakkan harapan semula kepada Barisan Nasional, kepada UMNO. Sebab apa? Optik yang kita telah balingkan berbeza dengan PRU ke-14. Kita lihat di Melaka, PRN Melaka, 87% calon-calon terdiri pada muka-muka baru. Di Johor, 79% muka-muka baru. Pilihan raya umumnya ke-19, insya-Allah. Mungkin yang ada di atas pentas ini. Lepas tu ahli Parlimen Pontian. Walaupun wajah lama. Yang sebagai daripada kita. Saya tidak akan meraihkan hanya pemegang-pemegang jawatan di bahagian saja menjadi calon. Tok Mat, walaupun lepas ni Tok Mat turun di bawah dengar mereka cakap, bagi tahu saya siapa yang cakap yang terbaik.
potensi untuk menjadi calon lebih besar. Jangan tengok yang atas kertas saja. Mikrofon banyak saya lihat. Yang bertanya ada quality question, identify them, Tuan Mat. This will be our future candidate and potential candidate. Saya bukan berjanji, tidak. Saya akan berhati, sebab di luar sana pun ramai yang menunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, hakikatnya apabila awareness wujud, apabila maklumat diperoleh yang saya sebutkan dari sistem komunikasi yang 87%-nya tadi, daripada non-verbal communication, pengaruh persekitaran yang akan ada, ini akan menentukan bagaimana decision making process yang akan mempengaruhi minda mereka untuk mereka membuat keputusan. Adakah mereka memilih calon atau memilih parti atau kerana mengikutkan hati. Bagi saya, sekali lagi, politik adalah sangat dinamik. Sesuatu keputusan yang dibuat bukan hanya pada hati, bukan hanya pada pengaruh, bukan hanya pada maklumat, tetapi ianya bergantung kepada aspirasi seseorang pengundi, kepada bukan hanya pada calon, bukan hanya pada parti, bukan hanya kepada hati mereka. Ini adalah merupakan a combination of many elements bagi sesuatu keputusan untuk individu mana sebagai calon dan parti mana yang mahu diundi. Tetapi saya yakin dalam keadaan itu, hakikatnya negara yang saya sebut sebagai majmuk, kita harus meladeni, meraihkan kemajmukan hakikat ekonomi masa depan, bukan lagi berbentuk konvensional tetapi ialah digital ekonomi. Bagaimana R 4.0 harus diladeni, didakapi untuk menjadi high income nation. Akhirnya, dalam tempoh pandemik, dan kini kita berada dalam post pandemik, berapakah peratusan yang terlibat di dalam health atau terlibat dalam mental health? Penyakit ini adalah penyakit baru di seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Kefrasatan, daripada perkataan fras, menyebabkan mental health berada di dalam level atau peratusan yang tinggi. Di dalam hal ini, jangan lihat bahawa kalau kita menghidangkan the new deal, new hopes dengan memberikan physical happiness dan kita mengharapkan ROI-nya, return on investment, kepada physical happiness tanpa menyentuh hati nurani mereka, spiritual happiness, yakinlah sesuatu yang diperoleh, pertama kali dia ucap terima kasih, yang kedua dia tanya bila lagi, yang ketiga bila diberikan mana hak aku, yang keempat dia kata itu semua duit aku, dia saja bagi ke aku. Itulah yang jadi pada BRIM. Tidak ada spiritual happiness lagi. Mesti ada combination antara physical happiness dengan spiritual happiness. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. It has to be combined. Di dalam hal itu, walaupun ini merupakan ucapan peresmian, tapi anggaplah ini merupakan satu cabaran kepada ahli-ahli panel. Dan saya mencabar yang audiens di bawah ni, cabarlah ahli-ahli panel ni. Jangan setuju kerana mereka bukan benar semua. Jangan setuju kerana mereka bukan tahu semua.
Saya kata, zaman kerajaan benar semua, tahu semua telah berlalu. Yang kita mahu bentuk ialah kerajaan yang melayani seluruh harapan, terutama aspirasi anak-anak muda. Dengan kata-kata itu, saya ungkapkan dengan kalam Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan ini saya meresmikan WOW 2.0, wacana aspirasi anak-anak muda dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO, dan juga suatu boleh kita kata satu branding ataupun yang Datuk Seri sebut adalah opinion leaders. Kepimpinan pendapat itu sangat hebat, dan insyaAllah dan dengan tajuk yang terpampang di backdrop belakang ni, cabaran dan masa hadapan orang muda, tajuk yang akan kita dengarkan pendapat-pendapat leaders hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga tertarik juga style Datuk Seri mencuit-cuit juga Datuk Ahmad Mazlan dengan seluar kaki besar berlipat dan juga yang lain. Jadi saya nak cuit juga Datuk Seri Presiden. Saya nak tweet juga Datuk Seri Presiden sebab saya memang ada inspirasi tersebut nak jadi Presiden. Sebab saya tengok cincin sama. Bukan Datuk Seri yang marah cincin sama Datuk Mat. Warna sama. Presiden insya-Allah. 2080 ke 2090 kalau panjang umur. Baik, sebagai tanda terima kasih di atas kehadiran Datuk Seri Presiden, majlis dengan Perdana Takzim silakan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan, Sesuai Agong UMNO Malaysia, untuk menyampaikan cenderawasih kepada Datuk Seri Presiden, iaitu naskah buku. Ini sebenarnya pesta buku ke Tok Mat? Yang berlangsung insya-Allah. Okey, kita bagi masa kepada rakan-rakan media. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan media. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri, dan mengingi majlis ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO dan juga Pengerusi Barisan Nasional. Dan sekarang Datuk Seri meninggalkan majlis. Dan pada hari panel yang lain, sila terus kekal di hadapan dan kita akan teruskan forum ini. Dan pada hari ini sekian, beri tepukan kepada moderator.